Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Bicara Harian. Pada hari ini kami akan membahaskan mengenai teknologi maklumat dan komunikasi yang menjadi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Sebelum tajuk ini dibentangkan, kami akan memperkenalkan diri kami. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zaris Kamila binti Kamaru Zaidi. Nombor matriks 2021118951. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anistiana binti Abdul Talib. Nombor matrik 2021125823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Amiruddin. Nombor matrik saya ialah 2021114115. Assalamualaikum. Nama saya Syakira binti Murtaza. Nombor matrik 2021119937. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Akbar bin Mat Syukri, bernombor matrik 2021119673 dan kami dari kumpulan 3 kelas KBA 2424C. Pembentangan ini disediakan khas untuk Dr. Sakinatul Radia Abdullah, iaitu pensyarah yang mengajar subjek ini. Ini adalah antara topik yang akan dikupas pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan dengan pembentang pertama. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pendahuluan. Pembinaan Kesepaduan Nasional sekaligus Peradaban Majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology, terjema dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi, termasuk di Malaysia. Apakah itu sebenarnya ICT? Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Dengan secara mudah dan tepat, penggunaan komputer dan perisian untuk menyimpan, mengubah, memindah dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi. Namun, tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak ICT boleh jadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berluasanya berita palsu seperti media sosial, Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan penggunaan ICT perlu diwacanakan. Seterusnya saya akan kupas sedikit sebanyak tentang evolusi pengglobalan teknologi. Perubahan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Zaman yang penuh dengan cabaran kerana semua maklumat diperoleh dengan cepat tanpa ada sekatan geografi. Pada hari ini, ramai manusia memperkatakan tentang globalisasi dan mereka memberi pelbagai tafsiran tentangnya sama ada positif maupun negatif. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan yang diperoleh melalui teknologi. Manakala teknologi komunikasi adalah alat perkakasan struktur organisasi, nilai sosial yang dialami oleh individu semasa mengumpul dan bertukar maklumat dengan individu yang lain. Seterusnya saya akan membentangkan impak pengglobalan teknologi. Yang pertama dalam bidang pertanian. Ia dapat memberi keuntungan yang maksimum dan meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian yang mampan. Yang kedua, dapat keuntungan yang optimum oleh sebab pengurangan penggunaan tenaga buruh dan penjimatan kos operasi. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Okey, seterusnya dalam bidang pembinaan. Pemaju boleh melengkapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat. Dan yang kedua, dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan pembinaan yang lebih baik melalui jentera, peralatan, bahan dan perancangan projek terperinci.
dan akhir sekali dapat menjimatkan masa pembinaan dan penghasilan kualiti kerja yang baik. Akhir sekali dalam impak pengglobalan teknologi dalam bidang makanan. Penggunaan jentera berteknologi dalam kerja penanaman membolehkan peningkatan dalam pengeluaran pertanian. Dan seterusnya, industri makanan yang dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang singkat. Namun, pengglobalan teknologi sebenarnya ada impak positif dan negatif. Impak positifnya yang pertama dalam pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan ialah perhubungan lebih mudah terutamanya dalam jarak yang jauh. Yang kedua, maklumat dapat dicapai dengan lebih cepat walaupun jarak yang jauh. Dan yang ketiga, menguatkan kapasiti inovasi. Seterusnya adalah impak negatif. Impak negatif yang pertama ialah mudah tersebar berita palsu dan fitnah yang boleh merosakkan hubungan silaturahim. Dan yang kedua, pembaziran masa kerana terlalu lama dalam laman sosial sehingga lalai dengan tanggungjawab yang lain. Sekian daripada saya, Zaris Carmila, menyerahkan Anis Diana untuk menerangkan topik ini lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Zarid. Sekarang saya akan membentangkan tentang evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Evolusi ICT ditarifkan sebagai proses penyampaian mesej dalam bentuk simbol yang bermakna sebagai gabungan fikiran dan perasaan dalam bentuk idea, maklumat, kepercayaan, harapan, ingatan dan lain-lain. Ia dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Seterusnya ialah 4 era evolusi ICT. Yang pertama ialah era tulisan. Era tulisan merupakan era komunikasi pertama yang terjadi pada 1041 sebelum Masihi. Ada beberapa bukti dari era tulisan ini seperti lukisan-lukisan tangan di goa dan arka-arka yang banyak pada era ini. Yang kedua ialah era cetak. Era cetak ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Yang ketiga ialah era telekomunikasi. Era telekomunikasi ini sudah ditandai dengan masyarakat yang semakin canggih dan hadirnya beberapa teknologi seperti telefon, radio, televisi dan lain-lain. Yang terakhir ialah era interaktif. Era interaktif ini merupakan era yang memiliki interaksi serta feedback yang terjalin antara pengguna teknologi dan teknologi yang digunakan. Contohnya, asisten pada smartphone. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang revolusi ICT di Malaysia. Pada tahun 1970, telah membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, pada 1983, perkembangan internet di Malaysia bermula pada tahun itu apabila netizen Malaysia yang pertama iaitu Dr. Mohamed Awang Lah, salah seorang ahli lembaga pensyarah OUM, telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada ketika itu, beliau merupakan ahli akademik Fakulti Elektronik di Universiti Malaya. Pada tahun 1984, Dr. Mohamed Awang Lah telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS, iaitu Malaysian Institute of Microelectronic System. Penubuhan MIMOS oleh kerajaan telah menjadikan peluang kepada warga Malaysia yang cerdik IT untuk menghasilkan hubungan internet yang lebih baik. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia ataupun RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Mohamed Awang Lah. Universiti-universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Seterusnya, pada tahun 1991, jaring ataupun Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan. Ianya dilancarkan pada tahun 1991 yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Secara praktiknya, segala kegiatan dan pengalaman projek RANCOM telah diserap ke dalam projek jaring. Akhir sekali pada tahun 1996, Telekom Malaysia Berhad telah memulakan perkhidmatan TMNet sebagai pembekal perkhidmatan internet ataupun ICP kedua Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. Sehingga akhir tahun 2000, di antara syarikat-syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan ICP di Malaysia ialah Maxis Communication Berhad, DG Telecommunication Sediaan Berhad dan Time.com Berhad. Penggunaan internet terus berkembang dengan pesat sebagai media komunikasi multimedia utama dunia pada alaf ke-21 ini.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep hubungan manusia dan teknologi. Manusia telah berinteraksi dengan alat ataupun teknologi sejak zaman purbakala lagi. Pelbagai jenis teknologi telah dicipta sejak daripada itu dan manusia terus mencipta dan berinovasi untuk mencipta teknologi baru. Konsep hubungan manusia dan teknologi yang pertama ialah hubungan yang menguntungkan. Teknologi ini dapat mempercepatkan banyak urusan manusia. Ianya juga dapat memudahkan dan meringankan beban kerja seseorang individu. Yang kedua ialah manusia dikenali sebagai pengawal dan pengguna kepada teknologi. Menurut Heschker, alat ataupun teknologi haruslah difahami sebagai hubungan atau sambungan antara manusia dan dunia realiti. Terdapat dua sikap utama teknologi yang dapat dikenal pasti oleh Heschker, iaitu bersedia untuk digunakan dan berada di tangan. Beliau menyatakan bahawa peralatan yang dapat digunakan oleh manusia ketika mana peralatan tersebut ada bersama manusia sebagai peralatan yang bersedia digunakan. Yang ketiga ialah sebahagian perkara yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Ianya kerana teknologi dapat membantu komunikasi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi ini dapat menghubungkan sesiapa saja walau di mana sahaja pada setiap masa. Akhir sekali, meningkatkan perkembangan pencintaan teknologi-teknologi baharu. Teknologi yang berkembang pesat dapat mengubah kehidupan manusia. Ini kerana teknologi yang diciptakan adalah untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna dan produktif. Contohnya, masa kini manusia dapat memperolehi maklumat dengan cepat tanpa batas. Selain itu juga, manusia dapat menjual beli hanya di ujung jari kerana adanya teknologi seperti online banking. Seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Arif untuk meneruskan pembentangan hari ini. Terima kasih Anis Diana atas penerangan yang sangat bernas mengenai evolusi teknologi dan ICT di Malaysia serta konsep hubungan manusia dan teknologi. Sekarang giliran saya untuk membincangkan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dalam era globalisasi ini, kita diperkenalkan dengan pelbagai kecanggihan teknologi sehingga kita digelar warga digital. Terdapat beberapa elemen yang menjadikan kita warga digital, antaranya akses, perdagangan, komunikasi, literasi, etika, undang-undang, hak dan tanggungjawab, kesihatan dan keselamatan, dan akhir sekali ialah keselamatan. Antara aspek yang perlu diberi keutamaan ialah masalah etika dan integriti daripada pengguna semasa berkongsi maklumat di media sosial. Setiap perkongsian harus diselidik terlebih dahulu sebelum disebarkan di media sosial agar tidak merosakkan reputasi mana-mana pihak. Terdapat 4 peraturan yang harus diambil kira apabila berinteraksi melalui ICT, iaitu yang pertama, komunikasi sesama manusia di mana walaupun kita berinteraksi di depan skrin tetapi kita masih berinteraksi dengan manusia yang mempunyai perasaan. Yang kedua ialah mengikuti piawai kelakuan online seperti yang diikuti dalam kehidupan sebenar. Walaupun dunia komunikasi ini bersifat maya, ia adalah sistem yang sama dalam dunia nyata. Dan ketiga ialah ketahui di mana anda sebagai pengguna berada di dunia cyber. Hormati ruang maya komunikasi, contohnya dalam ruang rakas kerja mungkin berbeza gaya bahasa dan budi bahasa berbanding ruang keluarga, dan akhir sekali menghormati masa dan privasi orang lain. Masa setiap individu sangat berharga. Pengurusan masa perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Selesai mengenai etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, sekarang saya ingin mengalih fokus kita mengenai ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. ICT amat perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan nasional kerana budaya prestasi tinggi harus dihidupkan sama ada dari segi akhlak dan tata cara, bertutur, berkongsi, menampil diri, berhujah dan menyantuni orang lain. Walaupun suatu tidak dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Sebagai contohnya dalam melakukan aktiviti berikut, iaitu pertama sekali ialah pertuturan. Kita perlu menggunakan bahasa yang formal, jelas dan teratur walaupun berkomunikasi dengan kawan rapat kerana ia boleh meningkatkan kemesraan. Keduanya ialah perkongsian. Kita perlu mengambil kira implikasi perundangan supaya apa yang dikongsi itu boleh dipertanggungjawabkan. Ketiga ialah pendekatan nasihat, di mana kita perlu hikmah dan bertata susila supaya ia boleh memberi kesan positif kepada si penerima sekaligus nasihat yang disampaikan berkesan. Keempat ialah adab berdebat. Ia perlu berasaskan fakta dan solusi yang jelas supaya suasana perdebatan dan diskusi berlaku secara harmoni dan berhemah serta mencapai kata sepakat yang baik. Kelima ialah penampilan diri, di mana kita perlukan kekemasan dan keteraturan supaya memenuhi tuntutan moral, nilai sejagat dan hukum beragama. Keenam ialah tata cara meletakkan gambar. Kita perlu memastikan gambar bersifat komersial dan sejagat.
Ketujuh ialah kaedah berbudi. Kita perlu jelas maksud dan tujuan murni tersebut supaya penerima akan menghargai respon yang diberikan oleh pengirim dan suasana tersebut pastinya mengharmonikan kehidupan sejagat. Kelapan ialah menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. Ia pastinya menjadi teladan yang baik dan merapatkan hubungan manusia. Kesembilan ialah menyantuni etnik berbeza. Kita perlu menjaga sensitiviti antara manusia, pastikan tidak wujudnya ketegangan yang menyusahkan dan merimaskan semua orang. Sebetulnya, tiada pihak yang menang sekiranya sentimen perkauman ditimbulkan dan akhir sekali mengurus privasi diri. Secara fitrahnya, semua manusia perlu dihormati dan dihargai, baik dalam bentuk zahir maupun maya. Tuntutan kemanusiaan ini akan meningkatkan martabat individu yang memperjuangkan privasi diri dan kalangan mereka. Sekarang saya akan beri laluan kepada Syakirah untuk menerangkan tentang isu semasa. Sekarang saya akan membentangkan tentang isu semasa. Isu yang pertama ialah DJ Lin jejak penyebar berita palsu. Isu ini melibatkan seorang penyampai radio Suria FM yang dikenali ramai iaitu DJ Lin dengan seorang pengirim email bernama Amir KDH. Amir KDH merupakan admin kepada sebuah page di Facebook yang dikenali sebagai pengeluaran khas KWSP 2022. Amir KDH telah melakukan kesalahan yang besar dengan menyebarkan kematian DJ Lin di page Facebook miliknya atas tujuan yang tidak diketahui. Penyampai radio Suria FM DJ Lin dikejutkan dengan penyebaran berita palsu di media sosial tentang kematiannya kerana di saat itu beliau masih bekerja di konti radio seperti biasa. Beliau amat menyesal dan marah dengan tindakan yang tidak bermoral dan melampaui batas itu dan ingin berusaha untuk menjejaki pihak berkenaan. Beliau ingin tahu bahawa tindakan yang dilakukan Amir KDH ini atas keputusan sendiri tanpa berkait dengan pihak lain ataupun memang terdapat sesetengah pihak lain yang memberi arahan kepada Amir KDH untuk bertindak sedemikian. Isu yang kedua ialah MPP UUM kesal penularan berita palsu. Terdapat sebuah berita palsu yang mengejutkan seluruh pelajar Universiti Utara Malaysia UUM. Berita palsu yang dinyatakan ialah terdapat peningkatan yuran pengajian sebanyak 30% kepada pelajar ijazah sarjana muda. Peningkatan sebanyak 30% itu amatlah banyak kepada sesetengah pelajar yang mempunyai masalah kewangan ataupun tergolong dalam golongan B40. Berita palsu ini telah menimbulkan kegusaran kepada ramai pelajar UUM. Penyebaran berita palsu yang muncul di portal dan keratan akhbar telah diceritakan dan diulaskan secara hangat di media sosial mampu mencalarkan imej institusi pendidikan itu. Isu yang ketiga ialah berita palsu tambah beban. Pertambahan kenyataan palsu yang disebarkan oleh warga net telah menyukarkan petugas barisan hadapan dalam melakukan tugas mereka. Hal ini disebabkan oleh sikap individu atau kelompok yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan kenyataan yang entah dari mana kesahihannya ketika negara sedang menghadapi wabak virus COVID-19 ini. Perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan keresahan serta membingungkan masyarakat di Malaysia termasuk petugas barisan hadapan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah menubuhkan pelbagai pasukan bagi menangani dan menyekat berita-berita palsu yang tersebar. Pasukan ini telah mengeluarkan 3 hingga 5 penyataan sehari dan dihantar melalui khidmat pesanan ringkas kepada setiap individu di Malaysia sebagai amaran bahayanya penyebaran berita palsu. Isu yang terakhir ialah video tular penganut Hindu sambut Deepavali di Batu Cave. Ini cerita sebenar. Terdapat sebuah rakaman video yang tular di media sosial yang menunjukkan penganut agama Hindu sedang berhimpun di Batu Cave bagi merayakan perayaan mereka ketika musim COVID-19. Rakaman tersebut telah menjadi topik yang hangat di semua platform media sosial di mana rakaman tersebut telah menjadi persoalan dan menimbulkan kegusaran kepada para netizen kerana mereka takut munculnya kluster baharu. Astro Awani mendapati rakaman video itu sebenarnya terjadi pada bulan September 2019 sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Malaysia. Situasi seperti penyebaran video ini boleh menimbulkan kesalahfahaman yang berkemungkinan boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Sekarang saya akan serahkan kepada Hafiz untuk penerangan yang seterusnya.
Terima kasih Syakira. Sekarang saya akan terangkan mengenai amalan tabayun demi kesepadan sosial. Berdasarkan kajian pengguna internet oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM telah menganggarkan ada lebih 26 juta pengguna media sosial. Berdasarkan maklumat itu, masyarakat Malaysia mengalami pelbagai situasi iaitu mesej sensitif serta radang yang boleh mengancam keharmonian penggunaan media sosial. Mesej-mesej itu termasuk berbentuk propaganda dan fitnah yang membabitkan agama, bangsa dan bahasa dengan tujuan untuk menimbulkan konflik antara rakyat berbilang agama dan kaum. Jika tidak dibendung, ia akan membawa kerosakan imej dan reputasi. Maklumat dalam media sosial tidak semestinya tepat dan benar. Oleh itu, penting bagi pengguna mengesahkan apa yang disebarkan di media sosial. Menurut Ibn Kathir, iaitu ulama abad ke-14 Masihi, tabayun adalah proses pemantauan berita atau peristiwa sebelum disebarkan. Konsep tabayun memerlukan individu lebih berhati-hati membuat kesimpulan. Ia adalah konsep Islam yang bermaksud pengesahan. Konsep tabayun termasuk mengesahkan watak dan kredibiliti pembawa maklumat. Istilah tabayun melampaui makna linguistik untuk mengambil makna yang berakar dari Al-Quran. Tabayun dibentangkan dalam Al-Quran diikat dengan watak pembawa maklumat. Pembawa maklumat perlu menjadi individu yang boleh percayai untuk penerimaan maklumat berkenaan. Amalan tabayun adalah relevan dan perlu untuk penyebaran maklumat di media sosial. Golongan pemuda yang disoal sidik bersetuju konsep tabayun harus difahami dan disebarkan kepada masyarakat dalam menghadapi isu-isu baharu. Golongan itu juga perlu berhati-hati mencari maklumat atau berita di media sosial. Selain itu, tabayun di media sosial mencatat tahap hubungan paling rendah dengan tingkah laku remaja. Terlalu banyak maklumat terdapat di media sosial dan kredibilitinya boleh dipertikaikan. Dari mana maklumat dan berita itu ditemui, siapa sumber dan sejauh mana kesahihan maklumat dipaparkan di media sosial selalu menjadi tanda tanya. Oleh itu, amalan tabayun dalam media sosial menjadi aspek penting dalam memperoleh dan menyebarkan sebarang maklumat. Amalan menyelidik dan mengkaji setiap maklumat diterima dengan memastikan sumbernya sah, membolehkan orang ramai mendapat maklumat lebih tepat sambil mengelak salah faham serta fitnah. Akhir sekali, saya ingin menyimpulkan bahawa pembinaan kesepadan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ICT yang terjemah dalam bentuk seperti internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai-bagai lagi tapak digital. Ia telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan membentuk warga digital atau lebih dikenali sebagai digital citizenship. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikan seperti digital jungle. Serentak dengan itu, ICT juga boleh menjadi kawan ataupun lawan, positif ataupun negatif, membina atau menghancurkan. Dengan berluasannya fake news seperti yang tersebar di Facebook adalah salah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pro dan kons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan. Ringkasannya, ICT merupakan realiti kehidupan masa kini dan masa hadapan. Secara optimis, ia mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Oleh kerana ICT seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia, ia perlu dikuasai secara bijaksana bertepatan dengan tuntutan hidup beragama dan beretika. ICT perlu dipelajari, diurus dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia dengan penuh beretika demi kelestarian peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Sekian daripada kami, terima kasih. And action. Dan mendapatkan maklumat tanpa mengira dapat keuntungan yang optimum. Ialah era telekomunikasi. Era telekomunikasi ini kepada Muhammad Arif untuk meneruskan ini harus dihidupkan. Naik kerusi pula. Assalamualaikum. Nama saya Syakira binti Murtaza. Nombor metrik 2000. Kelas KBA 2424C. Pembentangan ini disediakan khas untuk Dr. Sakinah Radia.